Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Rabu 7 Jun 2023. Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Sampah pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan 8 rakyat Filipina yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman berkata, kejayaan itu sekaligus menutup peluang waris Sultan Sulu daripada terus membuat tuntutan tidak berasas terhadap Malaysia. Mahkamah Rayuan Paris mendapati Gonzalo Sampah cuba menyalahguna proses timbang tara dan undang-undang antarabangsa dengan mengemukakan tuntutan kepada kerajaan Malaysia pada Februari 2022. Keputusan ini juga bakal membatalkan tuntutan $15 bilion Amerika oleh waris Sulu. Malaysia sedang berusaha agar pembatalan itu direkodkan dalam keputusan mahkamah secepat mungkin sekaligus meranapkan usaha pihak penuntut. Sebelum ini, tuntutan waris Sulu dicapai Gonzalo Sampah menerusi Mahkamah Timbang Tara Paris. Mereka juga pernah menyasarkan aset Malaysia di Perancis dan Luxembourg tetapi tidak berjaya. Kerajaan akan terus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menamatkan tuntutan dan memastikan kepentingan serta kedaulatan Malaysia dilindungi sepanjang masa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi taklimat berhubung industri minyak dan gas sempena lawatan kerja ke Petronas di Menara Berkembar Petronas pada Selasa. Perdana Menteri berkata taklimat turut menyentuh berhubung perencanaan dan strategi masa hadapan Petronas dalam usaha untuk menghasilkan sumber pertumbuhan baru yang lebih lestari dan bertanggungjawab. Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan serta perbincangan berasingan bersama ahli jawatankuasa penasihat kepada Menteri Kewangan untuk mendengar perkembangan terkini mengenai tugasan yang dilaksanakan. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri mendoakan Petronas terus berkembang pesat dengan jayanya. Ketibaan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan disambut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik. Turut hadir penasihat Petronas, Tan Sri Muhammad Hassan Marikan dan pengurusi Petronas, Tan Sri Muhammad Baqi Saleh. Usul perbahasan laporan Ketua Audit Negara merupakan antara usaha reformasi kerajaan. Madani, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menegaskan ia dilaksana bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kualiti audit negara. Sebagai satu usaha reformasi dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti pengauditan, Kerajaan Madani hari ini selaras dengan perundangan yang sedia ada mengusulkan LKAN untuk dibahaskan secara terperinci di Dewan Rakyat supaya perhatian dan pengamatan yang mendalam oleh semua pihak dapat diberikan bagi mendukung kehendak undang-undang yang mewujudkan tadbir urus sektor awam yang lebih baik selain penelitian hanya di bawah PAC. Perbahasan juga memberi ruang dan peluang kepada semua ahli Dewan Rakyat mengambil bahagian dalam proses perbahasan bagi memastikan dana kerajaan digunakan secara berkhemah demi kepentingan awam. Ketidakhadiran Blok Pembangkang dalam sesi perbahasan usul laporan Ketua Audit Negara disifatkan sebagai tindakan tidak bertanggungjawab. Malah mereka dianggap gagal menjalankan tugas semak dan imbang terhadap laporan berkenaan. Meskipun LKAN tidak pernah dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat, ia tidak menjadi kesalahan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan seperti yang didakwa pembangkang. Ianya tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perlembagaan tak kata tak boleh bahas. Perlembagaan kata cuma perlu dibentangkan sahaja. Jadi kalau kita, kerajaan ini, nak mengambil satu langkah yang lebih iaitu untuk membahaskannya, sepatutnya pihak pembangkang menyokong perkara ini. Dan bukannya membuat apa yang seperti yang mereka lakukan pada hari ini, iaitu seperti memboikot atau tidak hadir dalam Dewan. Pada sidang Dewan Rakyat sesi pagi Selasa yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul memutuskan usul berkenaan dibentang dan dibahaskan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat.
Lelaki yang bertindak mengasari pemandu wanita dalam perjalanan dari Cameron Highland ke Tapah berjaya dikesan polis di sekitar Serdang, Selangor. Difahamkan suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 323 Palang 506 Palang 501 Kanun Keseksaan. Terdahulu tular video yang memaparkan seorang lelaki mengetuk cermin kenderaan di belakangnya sebelum memarahi pemandu wanita serta memukul kepala mangsa. Polis Perak mengesahkan laporan berhubung insiden itu diterima pukul 10 pagi Selasa. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata laporan polis itu dibuat di Balai Polis Sarjana Utama Sungai Buloh. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku petang Isnin ketika pengadu turun dari Cameron Highland bersama adik lelakinya. Suspek berusia 29 tahun itu merupakan penyelia sebuah kilang di Serdang, Selangor. Saudara, hari ke-19 operasi mencari dan menyelamat pendaki Everest OKU Muhammad Hawari Hashim misi dihentikan sehari awal selepas drone berdepan masalah menerima foto dan video yang dirakam. Pengurus pasukan ME 2023 Ayu Wanirah Naharuddin memaklumkan menerima maklumat itu daripada Ketua Misi ME 2023 Azim Afif Ishak. Masalah berkemungkinan berpunca cuaca sejuk menyebabkan drone sukar berfungsi dengan baik selepas 3 hari berturut-turut digunakan. Pihaknya bersama seorang pendaki, Tiong Ling Yang, berada di Kathmandu untuk meneliti foto dan video yang dihantar bagi mendapatkan sebarang petunjuk. Selain berhadapan masalah drone, syarikat pengendali helikopter yang dilantik, Kailash di Nepal, turut memanggil pulang juruterbangnya untuk pulang ke negara asalnya di Jerman atas faktor keselamatan. Lelaki warga Thailand berusia 58 tahun didenda RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen Taiping. Ia selepas tertuduh mengaku bersalah menyelundup keluar minyak diesel bersubsidi dari Malaysia ke negara jiran itu. Hakim Nabisa Ibrahim turut memerintahkan Abdullah Yamadong menjalani hukuman penjara 6 bulan sekiranya dia gagal membayar denda. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di ICQS Bengkalan Hulu Gerik 2 bulan lalu. Kesalahan dilakukan mengikut Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Ekspor 2011 dan boleh dihukum mengikut Perenggan 5/A peraturan yang sama. 2 nelayan ditemukan maut selepas perahu yang dinaiki dipercayai dipukul rebut di perairan Kuala Sala Kuala, Kedah. Kedua-dua mangsa yang juga adik-beradik keluar untuk memukat udang. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azianti Ishak berkata, mayat mangsa Muhammad Farizan Tajuddin 41 tahun ditemui nelayan terdampar di kawasan berlumpur Paya Bagau di kawasan Kuala Kangkung. Manakala mayat abangnya Muhammad Fauzi Tajuddin 48 tahun ditemui tidak jauh dari mayat pertama dijumpai. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sebelum itu, pihaknya telah mengaktifkan operasi cari lamat sejurus menerima maklumat kehilangan kedua-dua mangsa. Usaha mengesan turut dibantu pasukan polis marin, bomba, Angkatan Pertahanan Awam serta beberapa bot nelayan tempatan. Pendekatan holistik bagi mencari jalan terbaik membantu golongan T20 menggunakan tenaga solar sebagai sumber alternatif elektrik sedang diperhalusi. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata ini termasuk dari segi pembiayaan atau pakej kompetitif bagi menggalakkan penggunaan tenaga baru itu. Beberapa perkara perlu diambil kira seperti kesesuaian harga tenaga itu mengikut pasaran dan kebolehsaingan solar dengan tenaga elektrik konvensional. So we will look at it, but basically we'll find ways, whether it's through financing, through you can install more because now there's a limit of how much of your rooftop or you can install and through favourable rates, all those things we will looking at it.
Terengganu berpotensi memajukan industri penyah karbonan dengan memanfaatkan telaga-telaga minyak yang sudah tidak digunakan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, penerokaan sektor baharu berkenaan akan membolehkan industri minyak dan gas bertukar kepada industri hijau. Sasarannya, operasi industri penyah karbonan Petronas di Kertih Kemaman dipercepatkan 2 tahun lebih awal berbanding sasaran asal pada tahun 2030. Dan satu peluang yang ada di Terengganu ialah dengan kita menyuntik karbon daripada environment, daripada persekitaran kita, ataupun yang diimport daripada negara lain. Negara lain ambil karbon daripada persekitaran mereka, dia hantar ke negara kita untuk disuntik di dalam telaga-telaga minyak yang tidak lagi dipakai. Yang itu teknologi yang dipanggilkan sebagai CCS, Carbon Capture and Storage, dan yang ini ada potensi yang besar di Terengganu kerana Terengganu yang paling banyak lapangan minyak yang sudah tidak digunakan. Laporan Haji 1444 Hijrah Kaunseling untuk jemaah dan petugas haji merupakan antara perkhidmatan penting sepanjang operasi tabung haji TH di Tanah Suci. Selain pencegahan awal berkaitan kesihatan mental serta psikologi, petugas juga mengadakan sesi lawatan silaturahim dari bilik ke bilik. Dari Makkah Al-Mukarramah, wartawan Anas Maknu ada perinciannya. Pengurus Kaunseling Muhammad Hanif Napi memaklumkan penambahbaikan baharu diperkenal unit itu tahun ini adalah perkongsian informasi secara infografik menerusi aplikasi TH Hujaj. Antara isu yang sering dihadapi jemaah termasuk mengawal kemarahan, tips menguruskan kewangan dan tips komunikasi baik antara suami isteri. Turut diwujudkan sudut ventilasi. Ventilation corner ni walaupun ia ringkas tapi bagi jemaah haji yang boleh memanfaatkannya, di situ kita sediakan satu kertas warna dan mereka boleh melukis. Itu lebih pada terapi, drawing terapi lah. Di situ ada, dan juga kita sediakan ada stress ball. Alhamdulillah kita wujudkan ventilation corner tu pun di hadapan lift. Mungkin ada jemaah haji yang balik daripada masjid tu ada yang stres, dia boleh buat stress ball, aktiviti stress ball tu lah. Unit dianggotai 3 petugas TH dan 5 kaunselor Kementerian Kesihatan serta Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyediakan perkhidmatan talian kaunseling atau PEKA. Semasa operasi masyair nanti, program prihatin tetamu Ar-Rahman atau peneman akan dilaksana bagi membantu jemaah yang memerlukan bantuan, terutama individu berusia 70 tahun ke atas dan tidak mempunyai pengiring. Selain fizikal, aspek kesihatan mental juga dititik beratkan untuk para jemaah ini melakukan ibadah, seterusnya mendapat haji yang mabrur. Pelbagai usaha dijalankan tabung haji bagi membantu para jemaah ini melakukan persiapan menjelang hari di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Anas Maknur, Mekah, RTM. 5,650 pemilik pangsapuri kos rendah di Bandar Tun Razak Ceras bakal memiliki kediaman baharu lebih selesa. Projek penswastaan pembangunan semula melibatkan pangsapuri Sri Pulau Pinang, Sri Melaka, Sri Johor dan Taman Ikan Emas. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang melawat tapak projek berkata, pembangunan dilaksana dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, 1,192 unit disiapkan pada Julai 2026. Manakala 4,458 unit lagi bagi fasa kedua akan siap Julai 2030. Kos keseluruhan projek RM1.19 bilion. Semenjak 2016 kita nak siapkan dan saya diberitahu insya-Allah dalam masa 4 tahun akan siapkan. Saya nak ada tanah dan dipindahkan. Progres ini saya diberitahu ada kehadapan sikit. Is a bit faster. Lebih maju daripada lebih cepat lagi daripada apa yang dijangkakan.
Melaka menyasarkan kadar liputan 5G mencapai 100% di kawasan berpenduduk menjelang 2024. Esko Negeri Farul Nizam Ruslan berkata ia berdasarkan kadar liputan yang telah mencapai 55.1% ketika ini dan dijangka meningkat kepada 80% hingga hujung tahun ini. 224 pencawang 5G disasar siap dipasang di seluruh negeri itu selewat-lewatnya Oktober nanti. Sasarkan Oktober, insyaAllah boleh siap. Dan sekiranya siap Oktober, kita akan berbincang dengan pihak MCMC, DNB melalui image untuk kita mendapatkan kuota tambahan untuk Negeri Melaka. Dan saya dimaklumkan oleh pihak DNB, kita Negeri Melaka adalah antara 5 negeri melaju yang terawal mendapat liputan 5G-nya sekarang ni sebanyak 55.1%. Kita mengikuti rapat Johor, Penang, Selangor, mana lagi? Wilayah Persekutuan untuk bersama-sama mereka lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program 5G Walkabout Duyung di Semabuk. Jabatan Perikanan Kelantan menerima peruntukan lebih RM1.5 juta bagi inisiatif pembangunan sektor perikanan di negeri berkenaan. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata daripada jumlah itu RM360,000 untuk 11 rukun tiruan dasar lembut konservasi penghalang pukat tunda di Labuh pada Julai ini di perairan Pasir Putih. Selain itu, lebih RM133,000 disalur untuk bantuan input ternakan akuakultur kepada 15 penternak akuakultur bagi meningkatkan aktiviti ternakan. Manakala RM46,300 bagi usahawan dan my community perikanan. Pada hari ini juga seramai 247 orang nelayan darat yang telah menerima bantuan di negeri Kelantan ini dalam pelbagai bentuk untuk menandakan sokongan daripada kerajaan untuk meringankan beban input perolehan mereka bagi tujuan meringankan beban dan juga meningkatkan produktiviti dan juga hasil tangkapan nelayan. Pelatihan ini sebenarnya mudah rosak dan apabila rosak ini tak dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka dan tak dapat meningkatkan produktiviti mereka sebagai seorang nelayan. Perkembangan sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada kontingen Malaysia yang berjaya mencapai sasaran 33 pingat emas pada Tamasya Sukan Para ASEAN APG 2023. Pada Selasa, kontingen Malaysia berjaya mencapai sasaran 33 pingat emas sebelum Tamasya Sukan Dwi tahunan itu melabuhkan tirainya pada Jumaat. Pingat emas ke-33 itu disumbangkan dengan mantap Chi Newming. Brandy Chin menerusi acara beregu pingpong lelaki selepas menundukkan pasangan Filipina di Dewan Pingpong Stadium Nasional Rodok Tejo, Phnom Penh. Menerusi hantaran di Twitter, Perdana Menteri berkata berbaki 3 hari lagi sebelum upacara penutup. Beliau percaya atlet negara akan terus pamer aksi cemerlang di Kemboja. Skuad bawah 17 tahun negara menelan kekalahan tewas 2-3 kepada Uzbekistan dalam persahabatan antarabangsa Tier 2 di Stadium UiTM Shah Alam. Gawang pasukan negara berjaya dibolosi pada minit ke-12 hasil gerakan lincah ketua pasukan Uzbekistan, Alizbek Mirzayev. Namun Farish Danish Muhammad Asrul berjaya menyamakan kedudukan berselang 6 minit selepas penjaga gawang gagal mengeluarkan bola di hadapan gawang. Memasuki babak kedua, skuad kendalian Jamaluddin Rashmalov memperhebat jentera serangan. Hasilnya, 2 gol berjaya dicetak selang 4 minit menerusi Oktamov Ozubdek dan Karimov Olobergan. Walaupun skuad Osmera Umaro cuba bangkit menerusi jaringan Muhammad Ryan Fahrin pada minit ke-79, namun tiada tambahan jaringan terhasil sehingga tamat perlawanan. Skuad negara akan berdepan satu lagi aksi persahabatan menentang Arab Saudi Jumaat ini.
Berbaki lebih kurang 5 bulan menjelang kejuaraan Piala Dunia Hoki Remaja 2023 di Kuala Lumpur Disember depan, Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Anil Sandu mengesahkan persediaan Malaysia sebagai tuan rumah sudah pun melakukan persediaan menghampiri 70%. Malaysia kembali menganjurkan kejohanan ini selepas kali terakhir menganjurkannya pada 2009. Kita masih lagi finalize few things macam accommodation, transport, everything ni kita nak pastikan dengan FIH. Dengan cara kendali dan cara gerak kerja hari ini saya boleh katakan memang we will give the best for all the teams, at least a memorial for them after they go off from Malaysia lah. Maklumat lanjut berhubung penyertaan negara dijangka diumumkan hujung bulan ini oleh Presiden KHM, Datuk Seri Subhan Kamal. Yang kita tahu, I don't know, but what ini secara rambang lah. Yang saya tahu memang 16 negara sudah qualified lah. 16 negara sudah qualified. Tapi the detail of the negara, they want let my president to let you all know lah. Dalam pada itu, selepas perbincangan bersama pihak Persekutuan Hoki Antarabangsa, FIH hanya satu padang akan digunakan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil bagi kejohanan tersebut. Menjelang aksi final Liga Juara-Juara Eropah antara Manchester City dan Inter Milan 11 Juni ini, Stadium Olimpik Ataturk di Istanbul kini sedang dalam fasa akhir melakukan persiapan. Kira-kira 5 hari sebelum pertemuan tersebut, rakaman drone menunjukkan para petugas giat melakukan kerja dan menambah baik kemudahan di stadium. Manchester City akan turun dengan penuh keyakinan untuk melengkapkan gelaran treble selepas memenangi Liga Perdana Inggeris dan Piala FA musim ini. Kejayaan itu akan menyamai pencapaian Manchester United yang dilakukan pada musim 1998-1999. Bagi Inter Milan, mereka memburu kejuaraan berganda pada awal pagi Ahad ini selepas memenangi Coppa Italia bulan lepas. Stadium Olimpik Ataturk mempunyai kapasiti 76,000 tempat duduk dengan kedua-dua pasukan memperuntukkan 20,000 tiket untuk penyokong mereka. Ini kali kedua stadium berkenaan menjadi tuan rumah perlawanan akhir Liga Juara-Juara. Kali pertama adalah pada 2005 yang menyaksikan Liverpool muncul juara selepas mencipta kebangkitan dramatik menewaskan AC Milan menerusi sepakan penalti di final. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.